اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2, baris yang ke-5 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang dibangkitkan dengan segala mukjizat, yang mengalahi, yang mengalahi, yakni mengalahi akan lawan, kerana menguatkan risalahnya dan membenarkan petunjuknya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sambungan selawat dan salam, rahmat dan sejahtera, rahmat dan sejahtera, wassalatu wassalamu, dan rahmat dan sejahtera dengan makna di sini adalah doa. Ya Allah, berilah olehmu akan rahmat dan berilah olehmu akan sejahtera atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayatnya berbunyi cerita dan rahmat dan sejahtera atas Nabi, itu cerita bunyi ayatnya, tapi maksud ayat adalah doa. Ya Allah, berilah rahmat, ya Allah, berilah sejahtera atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan selawat wassalatu wassalamu, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, waktu wasallam samalah juganya. Wassalatu wassalamu ayatnya berbunyi cerita dan bermula rahmat dan bermula sejahtera. Wasallallahu, lepas tu di hujung wasallam. Wasallallahu maknanya dan telah memberi rahmat. Tu cerita juga, Tuhan wi rahmat dah ke Nabi, Tuhan wi sejahtera dah ke Nabi. Kita bukan nak cerita Tuhan telah wi rahmat, kita bukan nak cerita Tuhan beri sejahtera, sebab hakikinya memang gitu dah Tuhan buatnya. Memang Tuhan memang beri rahmat dan memang Tuhan beri sejahtera kepada Nabi kita. Kita bukan nak cerita gitu. Yang kita dituntut adalah minta kepada Allah supaya Allah beri rahmat, supaya Allah beri sejahtera. Ini hak sebelah kita, disuruh minta. Tapi kalaulah perkataan yang berbentuk minta adalah Allahumma salli, itu baru minta. Allahumma salli, ya Allah, ya Tuhanku, berilah rahmat oleh kamu. Itu barulah ayat yang berbentuk minta terang-teranglah. Wassalatu wassalamu, bermula rahmat dan sejahtera, cerita. Wassallallahu, dan telah beri rahmat, cerita. Tapi walaupun ayat berbentuk cerita, tapi maknanya sama dengan Allahumma salli wa sallim, sama je. Dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Dari segi lafaznya berbunyi cerita, tapi maknanya adalah doa. Dia dalam kitab-kitab banyaklah. Dalam kitab-kitab terkadang
telah memberi hidayat dan petunjuk akan kami dan akan kamu oleh Allah. Ayat dia. Dan kita telah memberi petunjuk akan kami, akan pengarang kita dan akan kamu oleh Allah. Telah hidayat ke mana pula? Dia kadang-kadang nak kita akan ketahui olehmu. Depan tu poin besar. Hak ni kita mesti kena tahu. Benda besar. Ketahui olehmu, tapi dia belum ayat apa dia? Telah berhidayah akan kami dan akan kamu oleh Allah. Ketahui apa? Akan bahawasanya. Ni. Tapi diselit tengah tu. Ni. Ni kita arak gini. Kalau kita arak tak mudah faham. Kalau orang faham kaedah. Tapi kalau kita jawi wak gitu, kalau orang yang hanya boleh baca jawi tak faham kita arak, dia akan peningnya. Sebab kitab jawi ni dia mengikut kaedah bahasa Arab, kitab jawi lama. Bukan buku tulisan Rumi sekarang. Buku tulisan Rumi sekarang dia menggunakan kaedah bahasa Melayu moden. Kitab jawi lama dia mengikut kaedah kitab Arab. Dia ada mubtada bermula, dia ada khabar ialah, dia ada fa'il oleh, maf'ul akan, dia ada ataf, dia ada apa semua ni. Ni panjang ni. Walaupun kitab jawi, tapi kalaulah tak faham kitab Arab, dia akan salah faham dengan kitab tu sendiri. Lepas tu ada tegur dia agak keras sikit lah. Dia kata kalaulah tak pandai kitab Arab, tak soh duk berani baca kitab jawi lama. Dia kata gitu. Kalau tak pandai kitab Arab, tak pandai nahwu sarah Arab, tak soh duk berani-beranilah baca kitab jawi lama. Bacalah buku Rumi-Rumi baru. Tak soh duk baca kitab jawi lama. Sebab apa? Dia menggunakan kaedah bahasa Arab. Dia menggunakan kaedah bahasa Arab. Saya biasa sebut dah kelah-kelah yang lain. Contohnya kadang-kadang diwak misal. Diwak misal bukan misal yang misal bagi ayat sebelum tu, misal sebalik. Dia panggil misal bagi manfi. Misal yang sebaliknya. Contoh dalam kitab Idatus Sibiangnya, ai mutlaq, ai yang dikenali tanpa qaid yang lazim. Tak qaid dengan apa-apa nama pun kena dah ai ni. Qaid hak mestilah. Qaid hak mesti. Qaid hak kerana tempat tu ada masalah tu, air telaga, air sungai, air baik tu ada masalah. Tu qaid dengan tempat. Air mutlak, air yang tidak qaid. Kata air mutlak. Air hak kena qaidnya mana? Kena sebut Milo, teh, tu kena qaid tu. Tu bukan air mutlak. Sebab dia kena qaid. Mutlak ni tak ada qaid. Mutlak, faham tak? Mutlak ni tak ada qaid dengan apa-apa. Sebut air kena dah. Tu panggil air mutlak. Tak perlu qaid apa-apa dah. Kalau air teh, air Milo, air tebu, tu tak boleh. Kena kait dengan teh, dengan kait dengan Milo. Tak kait tak kena. Air mutlak ni air yang tak payah kait. Air yang tak perlu berkait. Dia misalnya seperti air tebu. Dia misal tak air tebu, anjing. Itu bukan misal air yang tidak kait. Dia misal hak kaitnya macam mana kalau kait? Tapi tajuknya air mutlak, air yang tak payah qaid. Misalnya hak qaidnya mana? Ya misal sebalik. Ni kalau tidak gak air mutlak ialah air yang tidak qaid. Seperti air tebu. Air tebu air mutlak ni. Kitab royak ni. Balah dia ni. Kitab Arab ada banyak seumpama tu. Bahasa Melayu moden tak ada seumpama tu. Sekarang ni air mutlak, air yang tidak qaid. Yang wak misal air qaid apa? Tu kaedah dia. Tu. Tak pandai bahasa Arab, jangan cuba-cuba berani baca kitab jawi lama. Jangan tengok orang nampak minat kepada kitab jawi lama nak teraretek. Jangan. Bacalah buku-buku Rumi baru banyak. Buku-buku Rumi hak bab fiqh pun banyak. Buku Rumi baru-baru menggunakan kaedah bahasa Melayu moden. Apa baca tu? Jadi kadang-kadang kita jawi ni, ketahui olehmu telah memberi taufik akan kami dan akan kamu.
Itu dia apa? Doa tu. Kenapa? Mudah-mudahan Allah beri taufik akan kami, akan pengarang dan akan kamu, akan orang baca kitab dia. Sebab apa? Hak nak royak depan ni benda besar, benda besar. Dia doa tengah tu. Dah lah dia doa tengah tu. Dia panggil apa? Jumlah muqtaridah. Diselit tengah-tengah doa. Ketahui olehmu akan depan. Dia buat doa tengah. Doa pula bukan berbentuk doa, berbentuk telah memberi hidayah akan kami, pengarang dan akan kamu oleh Allah. Oh, kelah dah. Mana kita ni tahu hidayah dah. Bukan nak cerita telah hidayah. Dah tu telah hidayah cerita. Dia panggil apa? Khabariyah lafzan, insya'iyah makna, ayat berbentuk cerita. Maknanya doa. Kenapa? Telah hidayah, yakni mudah-mudahan Allah hidayah akan kami, akan pengarang dan akan kamu. Sebab apa? Depan ni hok nak cerita ni benda besar. Ni kaedah kita Arab. Tapi kalau kita buka tak jawi lama, gitulah kaedah dia. Dia mengguna kaedah kita Arab. Dia ada ataf, dia ada apa semua. Tu janganlah. Sebab tu mengaji kita tak jawi lama ni pun untuk jaga. Mubtada'nya kat mana, khabarnya kat mana, syaratnya kat mana, jawab dia kat mana, patut ataf tu mana pula. Oh, banyak perkara. Tu kita jawi lama mengikut kaedah bahasa Arab. Kan ada bahasa Melayu kita macam gini. Dan rahmat dan sejahtera. Ayat tu berbentuk cerita, maknanya adalah doa. Ada? Ada. Melayu kita doa lah. Ya Allah berilah rahmat olehmu. Ya Allah berilah sejahtera olehmu atas Nabi. Tu kalau bahasa Melayu kita. Kan ada? Ada cikgu bahasa Melayu kita sini. Ayat tu tulis berbentuk cerita. Tapi jangan tengok zahir gitu. Jangan tengok kat luar gitu. Ayat tu maknanya doa. Ada? Ada tak rumi gitu? Ni. Dan rahmat dan sejahtera. Maksud sini adalah doa, ya Allah berilah rahmat dan berilah sejahtera atas juru bahasa ketuhanan. Juru bahasa ni yang menterjemahkan, yang menerangkan, yang menunjukkan kepada ketuhanan. Kepada Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Mana terkaya daripada segala-gala, segala-gala berkehendak kepada Allah Ta'ala sahaja. Siapa yang menterjemahkan? Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya minta rahmat dan sejahtera atas Nabi. Tapi disebut dulu atas juru bahasa ketuhanan dan yang menunjuk kepada keesaan. Siapa ni? Badar dia, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang menterjemahkan, yang menerangkan akan sifat ketuhanan dan menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, atas makna keesaan Allah. Nak cerita bab Tuhan ni yang terkaya daripada segala-gala, segala-gala berkehendak hanya kepadanya. Dan menunjuk pula atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Tapi nak cerita dulunya makna ketuhanan. Tuhan ni yang terkaya daripada segala-gala, yang segala-gala berkehendak ke dia. Ingat baik. Tuhan terkaya daripada segala-gala. Tuhan lepas daripada segala-gala. Tuhan tidak berhajat kepada segala-gala. Sebab apa? Sebab semuanya mari dia belaka. Tuhan lepas daripada segala-galanya. Tuhan nak buat langit, nak buat bumi, nak buat apa yang berlaku saat ni, Tuhan terkaya. Sebab apa? Sebab hanya Tuhan yang buat. Tapi kalaulah sebahagian daripada pekerjaan alam ni, makhluk yang buat, tidak terkaya Allahnya. Sebab apa? Sebab berharap juga kepada makhluk yang tolong buat kerjaan Tuhan separuh. Tuhan terkaya daripada segala-gala. Sebab apa? Segala-gala mari dia belaka. Terkayalah Tuhan daripada segala-gala.
Apabila Tuhan ni terkaya daripada segala-gala, maka segala-gala hanya berkehendak kepadanya. Sebab apa segala-gala berkehendak kepada Tuhan? Sebab segala-galanya lemah tak ibekah sama sekali. Yang ibekah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan. Ini nak kenal Tuhan. Tuhan yang lepas daripada segala-gala, segala-gala berkehendak ke dia. Tetapi kalaulah makhluk ni kita tak berkehendak ke Tuhan, sebab Tuhan dah jadi dah kitanya. Kemudian Tuhan letak dah di kepala di kepala kita otak yang boleh memikir, yang boleh menilai. Allah jadikan. Bukan syarat taklif kitanya adalah tamyiz. Syarat taklif diberati hukum syarak atas kitanya ada wajib, ada larangan, adalah tamyiz. Tamyiz dengan makna akal kita boleh menilai, akal kita boleh membezakan. Itu syarat dia. Tamyiz dia panggil. Jadi yang mana boleh menilainya? Akal yang Tuhan jadikan di kita. Kemudian Tuhan pula bubuh di tubuh kita ni tenaga kekuatan. Lepas itu akal kita menilai sendiri, memilih sendiri. Kemudian tenaga kita buat sendiri. Maka kita tidak berhajat ke Tuhan ketika tu. Kita hanya berhajat ke Tuhan biar jadi otak kita molek. Kita hanya berhajat ke Tuhan biarlah jadi kita ni sihat, bertenaga. Lepas tu kita tak berhajat dah ke Tuhan. Sebab apa? Sebab kita boleh menilai sendiri, kita boleh memikir sendiri, kita boleh memilih sendiri, lepas masa kita boleh buat sendiri. Maknanya kita tak berhajat ke Tuhan. Selepas daripada tu, lucu makna ketuhanan. Lucu makna ketuhanan. Sebab apa? Sebab apabila kita boleh memilih sendiri, kita boleh buat sendiri, hak itulah Tuhan. Jadi kita pun Tuhan retek. Allah pun Tuhan, kita pun Tuhan. Sebab apa? Sebab ada benda kita berkehendak ke Tuhan, ada benda kita tak berkehendak ke Tuhan. Ada benda yang Tuhan terkaya, tak berhajat pada makhluk. Ada benda yang Tuhan beri ke makhluk pula buat. Mana apa? Allah pun bukan Tuhan yang sebenar, kita pun bukan Tuhan tadinya. Sebab kalau Tuhan ni terkaya daripada segala-gala, lepas daripada segala-gala, segala-gala akan berkehendak hanya kepadanya saja. Itu Tuhan. Ini makna ketuhanan yang mula-mula sekali. Nak timbul asas makna ketuhanan adalah keesaan. Sebab tu dalam kitab kita ni, juru bahasa ketuhanan dan yang menunjuk kepada keesaan, yang menjelaskan keesaan Allah. Sebab apa? Sebab asas ketuhanan adalah wahdaniyah. Asas ketuhanan adalah wahdaniyah. Asas Tuhan terkaya daripada segala-gala. Segala-gala iftikar berkehendak hanya kepada Allah Ta'ala saja. Asasnya adalah wahdaniyah. Tuhan yang istighna, Tuhan yang mustaghniyun an kulli ma siwa, Tuhan yang muftakirun ilahi kullu ma ada, Tuhan yang terkaya daripada segala-gala, yang mana segala-gala hanya berkehendak padanya. Asasnya adalah keesaan wahdaniyah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Ini asas makna ketuhanan. Apabila keesaan Allah, maka hanya Allah saja Tuhan, maka terkaya Tuhan daripada segala-galanya. Kemudian hanya Allah je Tuhan, maka segala-gala hanya berkehendak kepadanya sahaja. Hanya Allah je Tuhan kan? Maka terkaya Allah daripada segala-gala. Kalau ada dua Tuhan, tak terkaya dah lah, kena tolak ansur, kena kerjasama, itu bukan Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, tidaklah segala-gala hanya berkehendak kepadanya. Dah ada dua Tuhan, separuh pergi cari satu Tuhan, separuh lagi pergi cari Tuhan yang kedua. Maka tidak semua berkehendak, maka itu bukan Tuhan. Kedua-dua bukan Tuhan. Sebab Tuhan-Tuhan ni mestilah segala-gala hanya berkehendak kepadanya. Itu keesaan pada zat. Keesaan pada perbuatan pun samalah. Tuhan-Tuhan ni segala-gala perbuatan hanya perbuatannya sahaja. Ini baru Tuhan. Tapi kalau ni perbuatan Tuhan,
hak ni perbuatan makhluk bekas juga. Maknanya apa? Tuhan tidak terkaya. Sebab apa? Di alam Allah Ta'ala ni, Allah tak lepas juga daripada makhluk yang tolong buat kerja. Kemudian kalau kita bekah pula, kita tidak berkehendaklah kepada Allah pada segala-gala perkara. Sebab kita hanya tak dilah, hanya berkehendak kepada Allah, jadikan kita berakal. Kita hanya berkehendak kepada Allah, jadikan kita bertenaga. Selepas daripada itu, akal kita yang berfungsi sendiri, tenaga kita yang bekas sendiri. Selepas itu maknanya kita sudah tidak berkehendak kepada Allah. Lucu mana ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lucu makna ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Allah bukan Tuhan dah jadinya. Ini nak cerita bab Tuhan dulu ni. Bab makna ketuhanan, makna keesaan. Kita kan agama tauhid kan. Agama tauhid. Kita mengesakan Allah. Bunyi sangat tauhid. Agama tauhid. Tapi apa tauhidnya? Kalaulah sebahagian sahaja pekerjaan Allah, sebahagiannya pekerjaan makhluk. Tak tauhid. Banyaklah Tuhan. Sebab yang menentu, yang menyusun, yang menetap di alam ni, itu kerja Tuhan. Yang jadi apa perkara pun kerja Tuhan. Itu kerja Tuhan. Tapi kalau kita menetap juga sendiri, mutlak sebebas-bebasnya, kita pula menjadikan sendiri, tak ada keesaan adalah Allah Ta'ala-nya. Lucu makna ketuhanan. Sebab asas makna ketuhanan adalah keesaan, wahdaniyah. Itu asas kepada makna ketuhanan. Dah kalau gitu tak ada ah. Tak ada lah sebab kita ni makhluk yang lemah. Tak ada benda lah. Bila tak ada benda tu dia jadi confused tak panggil dah. Confused. Dia jadi confused, jadi pening kata dia. Macam mana? Dah lama kening. Lama kening apa? Lama kening saya. Oh Tuhan awak. Dah lama kening saya semayang. Lama semayang dia Tuhan juga. Kita nak semayang sembah Allah ni, kita kenal Allah. Allah jua Tuhan. Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Lepas tu kita hanya kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita Tuhan juga, sembah apa Allah ni? Kita daklah Tuhan, kita buat kecil-kecil je. Dah kita Tuhan kecil, bukan Tuhan besar. Gimana? Ni mula-mula ni jeng sini. Apa pun jengkreng lah, jengkreng panggil dah. Jengkreng. Jengkreng lah yang faham dia. Tengok jeng sini, jeng sungguhan. Ada benda. Kalau jeng sini. Jadi dia confuse dah selama ni ke, sekarang ke, akan datang ke, segala-galanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah. Kita makhluk yang lemah, yang tidak ada apa-apa sekara pun, tak ada sebarang peranan walaupun hanya sebesar zarah. Ini hakiki dia. Cuma ingat semualah, kita ahli sunnah wal jamaah wajiblah kita isbatkan, letakkan kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita terikat dengan ketuhanan lah, terikat dengan Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan, terikat dengan Allah yang esa. Terikat kan? Kita hanya berpegang ada pilihan dan perbuatan kerana Allah sebut dalam Quran perbuatan tu kepada kita. Kita pegang itu sudah lah. Tapi hakikinya tak ada apa sekali. Ini kita. Makhluk yang lemah. Lemah memang lemah. Dia faham lemah ke mana? Lemah tak pandai awak langit bumi. Lemah tak pandai awak benda besar-besar. Tapi benda kecil-kecil saya buat. Tak lemah dah tu. Puasa dah tu. Lemah apa lagi? Dah lemah apa mana? Lemah sekara pun tak ada. Gerak nadi pun Tuhan buat. Kelip mata pun Tuhan buat. Mengalir darah pun Tuhan buat. Berdenyut jantung pun Tuhan buat. Itu panggil lemah.
Gitu benar. Oh, kenal. Tak kenal dah gitu. Tak kenal diri. Gitulah kita. Tu lemah kita. Lemah gitulah. Kita hanya berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan kita duduk di bawah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang mana apa? Terkaya Allah daripada segala-galanya. Allah nak menjadikan apa perkara pun Allah tidak perlu kepada makhluk. Macam kita tidak terkaya. Usaha kita hak asbab zahir itulah. Kita perlu pada orang tu, perlu pada orang ni, perlu pada orang tu menolong kita. Sebab kita tidak terkaya, kita berhajat. Allah terkaya, terkaya sungguh lah. Memang tak perlu pada apa-apa. Yang berlaku ni semua hak dia belaka. Tapi kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan kerana ayat menyandar perbuatan kepada kita. Setakat tu sahaja. Walaupun ayat menyandar perbuatan kepada kita, tapi perbuatan kita tak berkah sama sekali. Kalau perbuatan kita berkah, lucu makna ketuhanan. Kalau perbuatan kita berkah, lucu makna ketuhanan. Terkaya Tuhan daripada segala-gala. Tak terkaya adalah sebab agak kita juga berkah sikit-sikit. Segala-gala berkehendak ke Tuhan. Tak payah, benda kecil-kecil ni kita buat diri je. Bukan Allah yang buat. Lucu makna ketuhanan. Jadi yang menunjuk kepada makna ketuhanan, keesaan ni Nabi SAW. Ini hak pertama-tama hak Nabi bawa kepada umat. Hak pertama-tamanya adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Itu hak pertama-tama hak Nabi bawa. Semayang, tu Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun dah. Puasa, zakat, haji, tu semua di Madinah belaka dah lepas Nabi hijrah. Lepas Nabi ada kerajaan dah, barulah difardukan puasa, zakat dan haji. Sembahyang saja difardukan di Mekah, tapi masa tu pun Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun. Sebelum tu ni jurubahasa ketuhanan ni Nabi kita ni. Menunjuk atas keesaan Allah ni Nabi kita ni. Ni hak mula-mula Nabi bawa. Kalau kita nak ikut ni syariat Nabi SAW, agama Nabi SAW, kena ikut ni. Kalau tidak, tak ada agama. Nak ada agama macam mana? Kita tidak kenal syariat, tidak kenal tuan agama Allah Subhanahu wa taala. Nak panggil ada agama macam mana? Atas jurubahasa ketuhanan dan yang menunjuk pada keesaan. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu. Penghulu ni terjemahan daripada Sayyidina. Sayyidina bahasa Arab. Kita Sayyidina Umi juga tau. Umi ada tulis tau. Sayyidina, Sayyidina ada dah tulis dalam Umi. Tu bahasa Arab. Makna kita kok penghulu kita, itu terjemahan Melayu. Penghulu. Kenal penghulu? Tok gawa tau. Tok nebel, kenal Tok nebel? Tok nebel kenal? Kena disebut Tok nebel lah, bukan Tok nebang, tak kenal pula tu. Tok nebang, kanu dah ada tu. Tok nebel ni Tok gawa lah. Tok gawa, Tok nebel. Penghulu. Dia penghulu ni apa? Ikutan. Tu penghulu. Yelah kalau kok kapung, kok dunia gitulah juga. Dia tok gawa tau. Dia panggil tok gawa tau. Tok gawa. Ada Terengganu ada kat tok gawa. Terengganu ada tok gawa. Tok gawa. Tapi kalau tok nebel tak ada Terengganu. Jadi kita kalau kehidupan kita hak zahir dunia ni pun gitulah. Kita apa-apa kena cari tok mulu lah. Kita kena ikut dia. Tu penghulu. Penghulu pun apa? Al-muttaba'u bih, yang diikuti, yang kita ikut. Siapa? Nabi lah. Sayyidina wa qudwatina wa uswatina. Ni kadang-kadang dalam selawat. Sayyidina wa qudwatina wa uswatina. Kedua ikutan, uswah contoh tauladan. Sama je lah makna dia. Sayyidina wa qudwatina wa uswatina, sama je makna. Kenapa? Nabi tempat ikutan kita. Tu penghulu. Sayyidina Muhammad. Ni kita duk balas sangat. Sayyidina sunat ke tak sunat? Tambah
dalam tasyahud kita contohnya. Dalam selawat kita contohnya. Dalam solat kita tu lah. Sunat ke tak sunat. Mazhab Syafi'i kita sunat tambah sayyidina. Dan mazhab Syafi'i kita memang sunat tambah sayyidina. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Sunat tambah sayyidina. Mazhab Maliki Hanbali tak sunat tambah sayyidina. Itu je. Tapi ikutan kita memang Nabi SAW. Jangan duduk sibuk bak lafaz sayyidina. Tapi ikutannya dok Nabi. Tak pakai balah tu. Sunat tambah sayyidina. Kena tambah sayyidina. Sunat tu. Tambah sunat, duduk sibuk bak sunat tambah sayyidina. Hak khilaf ulama tu. Hak sepakat ulama memang Nabi kita lah tempat ikutan. Tak ikut sekarang. Tak jadi gitu. Duk balas sebut saja sayyidina, penghulu kami, ikutan kami, contoh tauladan kami Nabi Muhammad, tapi ikutan sebenar bukan Nabi kita. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita ni panggil apa? Beradab. Kalau ittiba' betul benar, turut Nabi betul benar, memang tidak ada sayyidina. Kalau ikut Nabi betul benar, Nabi suruh qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qulu, kata olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad je. Tak ada kata qulu Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada, Nabi duk suruh pun. Jadi kalau ittiba' ikut betul benar, tidak disunatkan tambah sayyidina. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita Hanafi, dia panggil sulukul adab. Nak beradab, tak bolehlah sebut nama Muhammad gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Muhammad. Jadi Muhammad gitu je. Kita dengar orang hak jenis pakak pun takkan nak sebut nama gitu. Kena bubuhlah depan tu sikit. Pakak dia ke, kalau pakak dia tua sikit, pokcik abang ke Muhammad gitu. Kalau sama-sama kita pun adalah pokcik Muhammad, abang ke apa ke. Jadi takkan kita nak selawatkan Nabi kita, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Muhammad. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu sunat tambah sayyidina. Nabi suruh ke? Tak. Dia panggil apa? Sulukul adab. Nak beradab. Atas jalan adab, tambahlah sayyidina, sunat dalam mazhab Syafi'i kita. Tak. Kita bermazhab Syafi'i kan? Tak sudah bala-bala lah. Kalau kita kata tambah-tambah, senyak sudah lah. Benda khilafiyah kan? Lepas tu apa masa bang tak tambah sayyidina? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bang tu. Apa dah tambah? Asyhadu anna Muhammad. Nak bukan sayyidina. Ada anda nak buat. Apa dah tambah dia tu sayyidina dalam bang? Kita sebagaimana ulama-ulama tinggal kita tu, kita ambil lah benda khilafiyah je. Benda tak payah nak bala-bala lah. Cari apa benda pelik-pelik. Jadi akhirnya masyarakat pun duk bala sayyidina bid'ah. Betul lah bid'ah sebab Nabi tak buat. Tapi kenapa baca? Sebab kita nak beradab. Lepas tu bid'ah macam mana? Bid'ah yang baik. Tak lah. Habis setakat tu je. Tapi iyalah kalau kita ikut macam ramai-ramai ni, tak kelas lah kitanya. Kalau kita buat lain macam sikit, barulah kelas. Akhirnya bala masyarakat benda yang kecil-kecil. Benda besar-besar, nak cerita bab ketuhanan, tak cerita. Nak perjelaskan keesaan Allah, tak cerita pun. Lepas tu pegangan, lepas tu dia buat sibuk ke apa? Buat sibuk benda kecil-kecil ni. Ini jarum Yahudi. Jarum Yahudi seumpama ni lah. Hidup korek benda kecil-kecil, benda sesat dah. Tak payah. Banyak benda lagi. Tapi benda paling besar, nak kenal Tuhan. Nak faham keesaan Tuhan tu kok mana. Cara tu, tak cara. Dia sendiri pun situ pening dah. Kadang-kadang orang yang sibuk ba'alah halus ni, jarum Yahudi ni, pergi pada bab pegangan pukul calanan. Jangan main orang hidup kacau bab kecil-kecil ni, pergi pada bab pegangan. Macam-macam ni. Disiplin alam mengatur lah, begitulah, beginilah. Mana pun tak kenal apa Tuhan ni.
Lepas tu duk kacam dah lalu tu. Jarum Yahudi. Tu ya. Biar je masyarakat kita ni duk balas benda lalu benda selesai dah. Nak tambah Sayyidina, tambah sunat dalam mazhab Syafi'i. Tak mau tambah, tak usah tambah. Ikut dalam ikut hak al-ittibaq, ikut asal dah. Dia hak tambah-tambah ni banyak, tambah-tambah ni. Berjemaah tarawih, tambah sahabat yang buat. Bang 2 kali Jumaat, tambah sahabat yang buat. Bukan Nabi buat semua tu. Lepas tu bid'ah, sesat belaka orang. Nak menyesatkan belaka. Sebab apa? Tu kerja Yahudi. Nak jadi orang Islam dia jadi sesat. Hak sebenar jadi sesat. Hak sebenar dia sesat. Hak tu kerja Yahudi belaka. Tapi nak cerita hukum, ceritalah. Dalam mazhab Syafi'i kita, sunat tambah Sayyidina. Dalam mazhab Hambali contohnya, tak sunat tambah Sayyidina. Kalau tambah juga, tak ada boleh gapa-gapa pun. Sebab apa? Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan benda yang tidak ada datang dari kami, Tuhan kata, maka ditolak. Tambah pun tak ada boleh apa-apa pun. Itu atas pandang kata tak sunat tambah Sayyidina. Lepas tu kita macam mana dah kebok selawat dalam semayang kita je kan. Selawat Ibrahimiyah kita je kan. Nak tambah senyap sedar lah. Sesat. Ada benda-benda kecek je. Benda kecek porok dah tercapak kamu. Kecek pula. Hak pentingnya, hak wajibnya Nabi lah ikutan kita. Hak tu penting. Hak nak tambah Sayyidina, disunatkan tambah dalam mazhab Syafi'i kita. Yang dibangkitkan Nabi Muhammad SAW ni yang dibangkitkan dengan segala mukjizat. Sebab mukjizat Nabi lah hak paling banyak sekali. Mukjizat Nabi Musa AS ada 9. Mukjizat Nabi kita hak paling banyak sekali. Dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Yang paling besar yang mana kita dapat lihat mukjizat ni. Mukjizat yang lain kita hanya dengar ceritaan lah. Mukjizat lain ni Al-Quran kita dapat melihat sampai sekarang. Yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahkan akal lawan. Mukjizat ni tak ada lawan yang boleh nak halang. Itu mukjizat. Kalau sihir, dia boleh halang, boleh sekat bagi orang yang lebih pandai belajar dalam bidang sihir tu. Lepas tu kadang-kadang dulu ada orang main di kalau hari-hari pasal minggu, pasal malam dia ada main sihir tu lah. Sebelum dia buat tu dia kata siapa-siapa jangan kacaulah kerjaan dia ni. Jangan sekat kerjaan dia ni. Jangan nak test ilmu masing-masing. Sebab apa dia buat tu sihir. Kalau ada orang sekat, orang kacau, rebah dia. Dia kata jangan kacau, jangan sekat kata dia. Jangan nak uji ilmu masing-masing lah dia kata. Sebab apa? Sebab ilmu sihir ni boleh dikalahi. Adapun mukjizat tidak boleh dikalahi. Sebab itulah tukang sihir Fir'aun beriman segera sebab apa? Dia tahu. Ni bukan. Ni bukan hak belajar ni. Ni mari daripada lain ni. Hak mukjizat Nabi Musa AS ni mari dia lain. Bukan mari daripada belajar sebab mereka orang belajar. Mereka tahulah. Terror ni setara ni. Setara ni komang lagi ni. Sebab apa? Dia ada ilmu tu. Itu sihir. Mukjizat tu tak ada. Itu bukan ilmu yang dipelajari. Mereka tahu. Sebab mukjizat ni tidak boleh dikalahkan. Jadi dibangkit dengan segala mukjizat ni kerana mengkuatkan risalahnya. Sebab apa Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW dengan mukjizat? Kerana mengkuatkan risalahnya kerasulan Nabi SAW. Risalah ni kerasulan. Pengakuan Nabi sebagai Rasulullah. Itu risalah. Kerasulan. Adapun Nabi itu, diri itu Rasul. Tuang tu Rasul. Risalah ni kerasulan. Pangkat. Itu risalah dia panggil. Macam nubuah dengan nabiyun. Nabiyun ni tuan. Nubuah tu pakat kenabian kita panggil. Tu nubuah. Nabiyun tuan hok ada nubuah. Risalah pangkat kerasulan. Kemudian rasulullah tuan ni. Itu risalah. Bukan risalah saklar ni.
Bukan risalah kitab kecil sini. Risalah dengan mana apa? Kerasulan. Jadi Allah Ta'ala bangkitkan Nabi kita dengan mukjizat. Kenapa? Kerana nak menguatkan pengakuan Nabi, aku ni adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab puak kafir ni apabila Nabi dakwa dia Rasulullah, mana mukjizat? Maka Allah Ta'ala pun perzahirkan mukjizat di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata macam-macam pula. Mereka kata sihir lah, apalah. Tapi apa tujuan didatangkan mukjizat? Untuk menguatkan risalah. Sebab itulah mukjizat ni terkadang timbul apabila dicabar. Dicabar. Dan kamu Rasul, mana mukjizat? Cabar. Adapun karamah lain. Karamah ni bukan jenis cabar-cabar. Oh, mu wali dia. Mana karamatmu? Dia pun waktu bik karamat dia. Bukan wali. Sebab karamah ni bukan untuk dicabar-cabar. Sebab Rasul perlu kepada dikuatkan dengan mukjizat. Sebab dia nak menyampaikan agama. Adapun karamah aulia, aulia tak perlu kepada apa-apa pun. Perlu kepada sanjungan orang. Itu bukan aulia, bukan wali gitu. Orang awam pun tak lepas. Dia tak ada pula apa-apa. Dia aulia kekasih Allah. Hubungan dia dengan Allah. Rasul ni hubungan antara Allah dengan umat. Rasul di tengah. Rasul ni antara. Jadi nak memastikan bahawa umat ni terima Rasul, zahirkan mukjizat. Adapun wali-wali Tuhan, dia dengan Tuhan, dia kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak perlu pada siapa-siapa pun. Lepas tu karamah bukan kata mung wali. Waktu bik karamatmu. Dia pun waktu bik, itu bukan. Itu sihir ataupun istidraj dia panggil. Bukan karamah. Ialah kadang-kadang Tuhan bukan kurniakan sama-sama. Kadang-kadang di takbir tu ihram contohnya. Bunyi gunyuk umum. Ada gunyuk. Gunyuk ni macam orang pasal takbir. Dia tak nak gerak tubuh dia. Allahu Akbar tu gunyuk umum. Lepas tu tunggu. Kat kita takbir kali lagi kita nak terang tengok pula gunyuk macam sana ni. Kata tak dia barangkali. Dia pun tak sedar kurniaan Tuhan. Ini ada kisah-kisah aulia takbir letak cermin. Lepas tu kita pun ambil cermin. Takbir tunggu. Tengok letak ke tak letak. Tu mainan budak dia buat. Adapun Rasul utusan, dia mesti orang akan terima dia. Nak terima dia sebagai utusan. Sebab apa? Antara Allah dengan umat. Mu Rasul sungguh. Mana mukjizatmu? Maka Allah Ta'ala pun perzahirkan mukjizat di Rasul supaya kuat dakwaan Rasul ni sebagai Rasul. Adapun aulia perlu pada apa? Perlu pada apa? Perlu pada orang kata dia wali. Nak benda gitu. Wali hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam Nabi lah. Nabi dengan Allah tak ada kaitan dengan umat. Rasul utusan antara Allah Ta'ala dengan manusia. Jadi sekarang ni manusia nak terima ni Rasul utusan. Mana bukti? Maka dikuatkan dengan mukjizat. Dan membenarkan petunjuknya, petunjuk Rasul, petunjuk Nabi SAW. Bila dibangkitkan dengan mukjizat, maka orang akan membenarkan petunjuk Nabi SAW. Hak mana hak benar lah, hak mana hak beriman tu. Hak tu beriman, dia bangkit bohong pula. Dia kata sihir lah, apalah. Tapi orang yang telah caput iman, kerana mukjizat ni lah mereka membenarkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian mukjizat ni kena ngaji molek lah. Perkara yang mencari adat yang zahir pada Rasul. Yang zahir pada Rasul. Bukan Rasul yang buat mukjizat. Semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul adalah makhluk tak bekas sama sekali. Cuma zahir mukjizat di Rasul, zahir karamah di aulia. Bukan aulia bekas, tidak. Zahir sahaja. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mukjizat, benda yang mencari adat yang berlaku di Rasul. Kemudian perkara yang mencari adat
yang berlaku di Rasul, tapi masa tu belum lagi dilantik menjadi Rasul, atau dia panggil irhas. Irhas. Alif ra ha alif sad, irhas. Irhas ni apa makna tak tahu nak bubuhnya. Maknanya sebelum, contoh Nabi kita lah, sebelum dilantik di Rasul ni jadi banyak benda yang pelik-pelik. Kemudian apabila umur 40, Nabi kita isytihar mengaku sebagai Rasul. Oh, patut pun banyak benda pelik-pelik daripada budak lagi. Nanti dia panggil irhas. Apa panggil? Cadangan ke apa? Gitu yang maksud dia irhas ni. Maknanya apabila kemudian dilantik di Rasul, jadi orang pun, oh, dah molek lah Rasul, padang lah Rasul. Sebab apa? Banyak dah berlaku benda pelik sebelum ni. Nanti dia panggil irhas. Dia tak panggil mukjizat, sebab mukjizat ni nyata di Rasul selepas dilantik menjadi Rasul. Karamah, perkara mencarian ni berlaku pada Aulia Ilah. Aulia Ilah ni siapa? Orang yang mengerjakan segala perintah, mengerjakan segala larangan, zahir dan batin, segala-gala perkara disempurnakan. Kemudian Allah Ta'ala angkat darjat dia. Itu orang Aulia Ilah lah, karamah. Kalau bukan Aulia Ilah, berlaku benda pelik, dia tak panggil karamah, dia panggil istidraj. Istidraj ni Tuhan permua, dah mu nak sangat benda pelik. Kenapa nak pelik? Nak tahu benda yang berlaku esok lusa, nak tahu benda yang berlaku masa akan datang. Benda pelik belaka tu. Nak tahu masalah orang, nak tahu tujuan orang mari jumpa, apa tujuan niat dia, nak tahu apa nyakit orang hak mari ni. Itu benda mencari adat belaka tu. Bukan ilmu sihir, bukan ilmu jin. Dia tak ada belajar ilmu sihir, dia tak ada bersahabat dengan jin, tak ada. Tapi Tuhan beri benda pelik sebab mu nak sangat benda, ambil kamu. Dia pun, oh dia pun tak seru lah dah. Mari je, awak mari sana, awak ada tujuan ni, awak ada nyakit ni. Cek, ya sungguh. Oh wali dah. Ada benda tu. Apa? Istidraj. Nak biar jadi dia ni jadi rosak, orang percaya ke dia pun jadi rosak sama. Hak karamahnya mana? Keluar daripada Aulia Ilah, orang yang soleh zahir dan batin. Bukan orang nak cari kemasyhuran. Ni hak sebenar-benarnya. Kalau hak cerita sini, duk cerita gitu gini, dia ni boleh gitu, dia boleh gini, tu bukan belaka. Itu pun kalau tidak sihir. Terkadang sihir. Terkadang sihir, terkadang istidraj. Cuma kadang-kadang berlaku juga benda yang mencari adat. Berlaku kepada orang-orang biasa, bukan orang soleh, orang biasa. Dia buat ibadat macam biasa. Tiba-tiba ada satu ketiga tu berlaku benda pelik di dia. Itu panggil ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'unah, pertolongan daripada Allah. Ialah orang bukan orang soleh sampai tahap Aulia Ilah. Mayabang okey, comel gitu yalah. Satu ketika tu dia dalam keadaan terdesak sungguh-sungguh. Contoh. Duk tengah laut, bahang ribut, ada kata ke ada likut dah lah. Ketika tu Allahumma tu, hati dia memang tak ada dah. Tak ada, memang Allahumma sungguh. Kita Allahumma tadarat ni, Allahumma je. Allahumma tadarat ni, ya Allah, kelin tak lain. Mari kok lain juga ni, bukan Allahnya. Ni Allahumma tengah laut ni, memang tak ada dah. Allahumma memang satu patut. Tiba-tiba mari angin tolok pas tepi. Tu benda mencari adat dah tu. Mati dah harapan dia. Dia orang yang soleh sampai tahap Aulia Ilah. Tidak, dia orang biasa saja. Bukan karamah. Dan apa tu? Dia panggil ma'unah, pertolongan daripada Allah. Allah beri pertolongan yang mencari adat. Dia panggil ma'unah. Dia tak panggil karamah tu. Dalam naik darat, menjadi wali dah. Ada. Dia panggil ma'unah. Dia mukjizat Rasul, irhas di Rasul sebelum dia di Rasul, karamah nyata di aulia, ma'unah ni nyata daripada orang biasa-biasa saja. Istidraj, Tuhan nak upang ke dia. Dan munak sangat benda tu, bolehlah kamu. Akhirnya mu pun sesat, mati masuk neraka. Orang ikut mu pun sesat, mati masuk neraka. Itu dipanggil istidraj. Sebab itulah benda mencari adat ni bukan benda yang nak dimasyhurkan. Sebab tu kisah-kisah aulia benda mencari adat ni pun kadang-kadang jadi sehur selepas kematian. Lepas tu orang tak ada Allah ni cerita gini, orang ni cerita gini, orang ni cerita gini. Kalau kita cerita pada masa hidup dia marah pula. Tapi biasa timbul cerita selepas dia tak ada.
Barulah timbul ceritaan bergiam. Ada pun masa hidup duk cerita dah, duk bangga dah, tu kena cermat lah. Tu macam-macam manusia ni. Bukan ilmu sihir. Ilmu sihir tu lain. Kadang-kadang Tuhan beri je dah munak sangat, ambil. Istidrak ginilah macam orang kafir. Yang Tuhan beri dia senang, sehat apa semua. Istidrak pakai tu. Ambil. Neraka mu gigi. Istidrak dia panggil tu. Yang tak? Dia syirik kepada Allah. Tiba-tiba Allah beri dia kaya, sehat sungguh. Tak ada nyakit pun dia ni. Panggil apa tu? Tuhan beri sebagai istidrak. Ambil, akhirnya mati, masuk neraka. Ini samalah. Muna pelik sangat, ambil. Dia pun tahulah benda akan berlaku, akan datang, tahu rahsia alam contohnya. Dia pun cerita ke orang, nak cari nama, orang pun turut dia, tak ikut syarak, maka akhirnya mati, masuk neraka. Wa ala alihi allazina balagh darajatil ula bi'uluwi miqdari wallahu a'lam.